Oke, assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Oke, pada hari ini Cikgu akan mengajar dan juga menerangkan mengenai reka bentuk teknologi tingkatan 2. Dalam reka bentuk teknologi tingkatan 2 ini, Cikgu akan menerangkan mengenai bab 2, yaitu aplikasi teknologi. Dalam bab 2 ini, Cikgu akan terangkan serba sedikit mengenai 2/4 reka bentuk elektronik. Oke. Apa yang murid akan dapat selepas selesai kelas ini, yaitu menyatakan maksud mikro pengawal dan mikro pemproses, dan kedua menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Oke, definisi reka bentuk elektronik. Reka bentuk elektronik ialah litar yang direka bentuk menggunakan komponen elektronik, susunan dan penyambung komponen elektronik dalam satu litar bagi mencapai satu tujuan untuk memenuhi kehendak pelanggan. Seterusnya, kita pergi kepada menyatakan maksud mikro pengawal dan mikro pemproses. Mikro pengawal. Mikro pengawal ini merupakan peranti kawalan dalam satu chip. Oke, dalam satu chip ini terdiri daripada RAM, ROM, CPU, dan port input dan output. Mikro pengawal menjalankan kawalan mudah berdasarkan atur cara yang telah dimuat naik ke dalamnya. Mikro pengawal akan mengawal peranti elektronik berdasarkan atur cara. Seterusnya, mikro pemproses. Mikro pemproses merupakan peranti kawalan dalam satu chip. Oke, ia juga digunakan bersama chip-chip sokongan seperti input, output, RAM, dan ROM. Semua chip berada di luar daripada mikro pemproses. Semua chip juga sokongan dihubungkan melalui sistem bus ataupun bus. Oke, seterusnya kita akan pergi menjelaskan bagian-bagian yang terdapat dalam mikro pengawal. Di sini terdapat 3 bagian, yaitu bagian input, bagian proses, bagian output. Bagian proses ialah unit pemprosesan pusat ataupun dipanggil CPU. Oke. Input merupakan menerima dan mengantar isyarat kepada unit pemprosesan pusat, yaitu CPU. Manakala proses pula merupakan pemproses isyarat daripada input dan memberi arahan kepada output. Seterusnya, output adalah melaksanakan arahan berdasarkan isyarat yang dihantar oleh unit pemprosesan pusat, yaitu CPU. Oke, input. Input terbagi kepada 2, yaitu digital dan analog. Dalam digital terdiri daripada 5, yaitu switch tekan tutup, switch tekan buka, switch mikro, penderia pergerakan, dan penderia air. Manakala analog pula penderia jarak, penderia cahaya, dan penderia suhu. Oke, input digital. Switch tekan tutup. Switch tekan tutup ini merupakan ia menghasilkan isyarat kepada mikro pengawal dalam bentuk digital. Apabila punat switch ditekan, litar elektrik akan tertutup dan arus elektrik dapat mengalir. Oke, seterusnya switch tekan buka. Switch tekan buka ini adalah apabila punat switch ditekan, litar elektrik akan terbuka dan arus elektrik terputus. Manakala switch mikro ialah bertindak sebagai switch tertutup dan switch terbuka. Jika terminal COM ke no, maka ia merupakan switch tekan tutup. Jika terminal COM ke NC, maka ia merupakan switch tekan buka. Oke, seterusnya penderia pergerakan ataupun digelar motion sensor lah. Penderia pergerakan ini berfungsi mengesan pergerakan haba yang dihasilkan oleh manusia atau haiwan. Apabila berlaku pergerakan, isyarat akan dihantar kepada mikro pengawal dan dalam bentuk digital. Oke, seterusnya penderia air. Penderia air ini berfungsi untuk mengesan kehadiran air pada sesuatu tempat. Jika tiada kehadiran air, maka isyarat 1 ataupun 5 voltan lah. Jika ada kehadiran air, maka isyarat kosong ataupun 0 voltan.
Oke. Oke, seterusnya input analog. Oke, pendera jarak. Pendera jarak ini berfungsi mengesan dan membaca ukuran jarak antara pendera dengan objek atau halangan. Pendera jarak juga mengesan objek berdasarkan penerimaan pantulan cahaya inframerah yang dipancarkan. Oke. Seterusnya pendera cahaya merupakan perintah peka cahaya. LDR merupakan sebuah pendera cahaya. Ia juga peka terhadap cahaya. Seterusnya pendera suhu. Pendera suhu ini berfungsi untuk mengesan suhu dalam jumlah tertentu. Ia juga mengesan akan diubah ke bentuk isyarat. Maksudnya di sini suhu yang dikesan akan diubah ke bentuk isyarat analog. Oke. Seterusnya unit pemrosesan pusat, yaitu CPU lah. Oke. Unit pemrosesan pusat menerima isyarat daripada input. Isyarat akan diproses oleh CPU dan CPU menghasilkan isyarat kepada output. Ia juga melaksanakan atur cara yang disimpan dalam ROM dan RAM. ROM merupakan menyimpan atur cara dan data secara kekal. Manakala RAM pula menyimpan data secara sementara. Oke, seterusnya output. Oke. Output adalah menerima isyarat daripada unit pemrosesan proses CPU dan mengantar kepada peranti output. Oke, dalam peranti output ini ada 5, yaitu diode pemancar cahaya ataupun light emitting diode LED, lepas itu pembas ataupun buzzer piezo, lepas itu geganti ataupun relay, motor arus terus, dan lampu LED 12 voltan. Oke, seterusnya diode pemancar cahaya. Diode pemancar cahaya berfungsi untuk mengeluarkan cahaya dan sebagai lampu hiasan. Ia juga digunakan bersama perintah untuk mengelak daripada rosak atau mengawal kecerahan. Manakala pembas pula ataupun buzzer piezo, ia merupakan berfungsi dengan cara menukar gelombang elektrik kepada gelombang bunyi yang berfrekuensi tinggi. Ia juga mempunyai kekutuban positif dan juga negatif. Oke, geganti ataupun relay. Ia digunakan sebagai switch kawalan liter arus tinggi. Oke, seterusnya motor arus terus. Motor arus terus ini berputar apabila arus elektrik melaluinya. Ia juga merupakan penyambungan terbaik kepada motor berputar berlawanan arah. Oke. Terusnya pemandu motor ataupun driver motor berfungsi untuk memutarkan motor secara dualah. Okay. Dan yang terakhir yaitu lampu LED 12 voltan. Ia berfungsi untuk mengeluarkan cahaya apabila arus elektrik mengalirkan melaluinya. Oke, itu saja daripada cikgu. Cikgu harap apa yang cikgu terangkan sebentar tadi dapat memberikan ilmu yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk masa yang akan datang. Itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih.